Zul Helmi Zainal Azam. Ahlan wa sahlan Zul. Hello Zul. Haifah, halo Kamal. Haifah, ditanya kita apa khabar? Khabar baik Zul. Khabar baik. Saya tak tahu nak jawab dalam bahasa Arab tapi saya faham apa awak cakap. Zul sihat Alhamdulillah sihat. Baru selesai aktiviti dekat Gunung Sahara. apa gunung, apa aktiviti apa tu? Boleh share sikit kot? Naik 4-wheel drive, naik unta, tengok tarian gelik sikit-sikit. Alright lah Zul. Kita tahu awak busy, awak banyak aktiviti-aktiviti yang sedang dirancang tapi nak kembalikan Boyan Hodak dengan apa disebutkan pasal saingan Piala Sumbangsih. No pressure dia kata. Adakah sebab kali ini Sumbangsih tak ada mata dalam Liga Super? Adakah itu faktornya? Okey, kalau itu saya lihat antara yang mungkin menjadi apa yang dikatakan oleh Boyan Hodak, tapi saya rasa dia lebih kepada perang psikologi. Tak ada pasukan ataupun jurulatih melihat kepada kejuaraan itu sebagai perkara nombor dua. Saya pasti setiap daripada mereka berasakan itu adalah bukan KPI tetapi misi sebagai jurulatih. Kalau ada kejayaan sudah pasti ia bagus untuk resume ataupun CV seorang jurulatih itu walaupun Piala Sumbangsih. Dan saya melihat pasukan JDT tidak meletakkan ataupun tidak mengatakan itu sebagai keutamaan, tetapi saya percaya mentaliti menang yang sentiasa ada dalam barisan pemain JDT dan pasukan JDT. Mereka melihat Piala Sumbangsih penting dalam mengharungi cabaran panjang musim 2022. Dia tak nak tunjuk Dia tak lah tunjuk dulu. lah. Tapi at the same time sebenarnya dia prepare je, betul Of course tak? lah, awak sebagai atlet awak tahulah keperluan menang piala tu, macam mana keinginan dia tu. Okey, next Zul mengenai kita dah tahu JDT bawa masuk Syami ke dalam pasukan. Selain daripada tu, apa plan JDT pula untuk menjelang Piala Sumbangsih ni and also Liga Super lah? Okey, mereka perancangan awal ini sudah pastilah 5 aksi persahabatan di Dubai. Setakat ini mereka sudah mengharungi 3 perlawanan dengan mencatatkan 1 kemenangan dan 2 keputusan seri. Saya nampak keutamaan di latihan pramusim ini adalah proses menyesuaikan diri di kalangan pemain dan juga sistem baru pasukan. Dan apa yang boleh saya katakan, kelibat pemain-pemain baru pasukan JDT menyelah berada dalam keadaan yang tidak berdepan masalah. Kerana apa? Sebelum ini ataupun saya boleh kongsikan pada musim lalu, JDT telah membawa masuk seorang pemain import daripada Argentina ataupun daripada Amerika Selatan. Tetapi selepas hanya satu ataupun 2 peranan persahabatan, peranan pemanas badan, pemain import itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik. Lalu saya difahamkan telah dijual ataupun dilepaskan ke kelab lain menerusi urusan perpindahan yang mengikut kelab berkenaan. Tetapi kali ini nampak situasi berbeza, pengambilan pemain yang berbaloi, pengambilan pemain yang tepat, kesemuanya rata-rata muka baru dilihat saya boleh katakan lulus ujian pertama. Alright. Okey, Faria, I sebenarnya tak nak buat Zul stres tapi terpaksa tanya. Kita terpaksa tanya the best. Okey, Zul, susulan pertemuan dengan TMJ, perspektif anda membabitkan kata kunci ni perbincangan meja bulat secara langsung. Keizinan daripada FM, pandangan anda sendiri. Okey, pertama rumusan yang saya boleh katakan berkenaan dengan interview eksklusif bersama TMJ meleraikan segala persoalan bahawa isu tangan gaib itu saya anggap selesai, yang mana Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail jelas bukan individu yang dimaksudkan. Dan bercakap berkenaan dengan meja bulat ataupun round table membabitkan individu-individu tertentu yang telah disebut oleh Tunku Ismail sendiri, saya berpendapat TMJ sendiri ataupun Tunku Ismail bersedia dengan perdebatan ini, dengan debat bersama Tan Chen Ho, bersama FM menerusi Presiden Datuk Hamdi Muhammad Amin, termasuk Boyan Hodak ataupun Lim Tiong Kim. Saya rasa perdebatan ini bagus dan kalau boleh kita bawakan secara langsung di Astro Arena, yang mana tak ada orang kata batasan ataupun tak ada perkara yang akan dilindungi dan semuanya saya percaya akan dijelaskan menerusi keadaan sebenar. Setakat ini kalau Boyan Hodak mengatakan beliau menunggu kata putus ataupun menunggu respon daripada FM, tetapi bagi saya untuk TMJ sendiri beliau tidak bermasalah, maupun Lim Tiong Kim sendiri yang telah
mungkin saya boleh kongsi kat sini telah menghubungi saya. Sekarang masa saya untuk bersuara ataupun mendedahkan perkara sebenar ataupun bercerita kepada orang ramai. Sepatutnya saya juga diberi peluang untuk berkongsi apa yang dinyatakan oleh Tunku Ismail sendiri, dan saya percaya individu-individu ini bersedia untuk berkongsi berkenaan dengan perkara untuk bersepak. Okey, saya terpaksa mencelah sebab Zulemi Zainal Azam sebutkan nama tim Tiong Kim. Coach Tiong Kim, bagaimana mungkin mood atau penyampaian dia, perbicaraan dengan awak tu Zul? Bila Adakah dia tenang lagi ke? tu. Ataupun dia rasa macam okey, satu yang perlu ditegaskan cepat mungkin ke, macam mana Zul? Apa yang dikongsikan kepada saya, dia tidak marah ataupun dia tidak orang kata emosi tentang perkara ini. Cara dia berkomunikasi dengan saya tu nampak boleh saya katakan tenang, tetapi beliau mahu untuk menjawab perkara ini ataupun mungkin kritikan yang dilemparkan ke atasnya. Kerana apa? Dia cakap kalau satu pihak sudah memberi penjelasan, kini giliran dia pula diberi peluang untuk memberikan penjelasan, dan saya percaya sedikit demi sedikit ataupun ada serba sedikit yang sudah dijelaskan ataupun sudah diberi pencerahan kepada peminat bola sepak tanah air menerusi komen-komen dan juga posting-posting beliau dalam social media setakat ini. Dan saya percaya jika ada ruang dan peluang, lebih banyak mungkin dikongsikan oleh bekas pemain negara itu. Okey Faria, panjang lebar Zul ni jangan. Panjang lebar. Saya tak expect ini yang akan dibincangkan dengan kita ni. Segala apa info yang dia dapat, itulah yang dicurahkan. Terima kasih Zul. Terima kasih Zul. Saya dah tahu dah moderator untuk sesi tu nanti. Awak saya akan cadangkan nanti. Apa pun kita tunggu yang terbaiklah, yang apa yang terjadi Kalau nanti. Kita nak banjir kita pantun ke? Zul, ada pantun dari Dubai? Pantun tak ada lah. Tak ada lah, pasal dia penat lah tu. Okey Zul, Okey, Zul thank you so Terima much. kasih. Okey, kita jumpa lagi di Malaysia nanti. Alright.